Okey, sambungan. Okay, tipu masa nak mencapai matlamat kewangan tu bergantung kepada jumlah peratusan simpanan bulanan. Maksudnya berapa banyak awak dapat simpan sebulan tu. Katakan awak ada nak beli barang harga RM1,000. Sebulan awak boleh simpan RM10. Jadi baru awak boleh tentukan berapa lama tempoh masanya awak boleh dapat RM1,000. Okey. Namun keadaan ini bergantung pada cara seseorang itu merancang. Okey, mungkin orang lain berbeza-beza lah. Ada orang yang boleh simpan RM50 sebulan, jadi lebih cepat dia akan dapat simpan dia punya matlamat kewangan dia punya. Okey, ikut masing-masing punya simpanan dan cara masing-masing merancang. Okey, dalam merancang kewangan, perkara paling penting ialah menetapkan matlamat kewangan. Okey, yang pertama tadi awak kena tetapkan matlamat kewangan awak. Dan semasa nak tentukan matlamat ni, kita harus beri keutamaan kepada perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Maksudnya keperluan tu yang penting berbanding daripada yang tak penting. Contohnya keperluan asal seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian perlu diutamakan. Kalau dah ada semua tu, baru dah nak beli yang ikut kehendak. Okey, ni tempat tinggal tak ada, pakaian tak ada, tapi nak beli benda-benda yang tak ada kaitan dengan tu. Okey, kehendak ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Contohnya nak kereta besar, nak rumah besar tapi gajinya kecil. Okey, tu kehendak. Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Tu yang ramai orang akan terjebak dengan hutang. Okey, bila dia berbelanja mengikut kehendak. Okey, perancangan kewangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah kewangan. Okey, jadi kalau dia pandai menyimpan dengan cekap dan mengurus kewangan dia, jadi dia akan bebaslah daripada masalah kewangan seperti hutang. Jadi dia takkan ada hutang dan dia boleh simpan mengikut belanjaan dia. Dan dia boleh guna untuk menghadapi waktu kecemasan terutamanya. Okey, matlamat kewangan smart. Okey, yang ini yang akan digunakan dalam penetapan matlamat kewangan. Okey, apa itu smart? Smart ni adalah kaedah yang digunakan dalam matlamat kewangan. Okey. So, dia ada 5 benda yang awak kena pastikan yang matlamat awak tu mesti ada 5 benda ni. Okey. Pertama adalah S. S tu spesifik. Englishnya spesifik. Bahasa Inggeris maksudnya khusus. Okey, apa benda awak nak beli tu? Measurable. Okey, berapa harga dia? Attainable. Boleh dicapai tak dalam mengikut pendapatan awak tu? Realistic. Sesuai ke tidak? Okey, dan ada tempoh masa, time bound. Okey, mesti ada 5 benda ni baru matlamat kewangan awak betul. Okey. Contoh pertama. Okey, dia kata Encik Yusof nak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Okey. Kita dah ada satu tempoh masa. Okey. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Okey, measurable, boleh diukur. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Okey, boleh dicapai tak? RM250 simpan sebulan dan nak beli dalam tempoh 6 bulan. Nak ada RM1,500. Boleh dicapai tak? Ada kiraan sikit lah. Okey, realistik tak untuk simpan RM250 daripada gaji RM2,500? Itu awak kena fikirkan. Realistik tak? Okey, berapa persen RM250 tu daripada RM2,500? Okey, dan baru awak akan tentukan adakah matlamat kewangan Encik Yusof ni memenuhi pendekatan SMART. SMART ni maksudnya ada semuanya. Spesifik tak? Measurable tak? Attainable tak? Realistic dan mesti ada time bound. Okey, khusus tak dia punya matlamat? Okey, dalam dia punya masalah ni kita tengok matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Okey, dalam hal ini matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi cuti, tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik. Okey, dia dah cakap dia nak pergi mana? Port Dickson. Maksudnya khususlah, dia spesifik dah cakap pergi mana. Okey. Jadi dia punya penyelesaiannya spesifiknya ada ayatnya. Aku keluarkan kat situ ayat ni yang mana spesifik dia. Okey, measurable boleh diukur, ayat yang mana pula? Okey, awak ubah suara sikit. Okey, awak ambil matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Measurable maksudnya dia tahu ada nombor kat situ. Okey, ada berapa banyak yang dia perlukan duitnya. Okey, bukan dia main teka-teka je, RM2,500 kot, RM1,000 kot. Okey, tapi dia dah tetapkan. Okey, dia perlukan RM1,500.
Jadi dalam hal ini matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan. Okey, jadi ada measurable dekat situ. Boleh diukur. Okey, kemudian attainable tak? Boleh dicapai tak? Okey, apa ayat yang boleh dicapai tu? Dia dah cakap juga dekat sini apa dia punya plan ataupun dia punya rancangan. Matlamat dia boleh capai dengan menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak RM2,500. Okey, kalau kat sini boleh dicapai ni, awak buat kesimpulan lah. Hasil daripada perancangan dia tu dapat tak disimpan RM2,500 dalam tempoh 6 bulan. Jadi, awak kira RM250 kali 6. Okey, dapat tak RM2,500? Okey, kalau dapat maksudnya attainable lah atau melebihi. Kalau dia kurang daripada nilai tu, maksudnya dia not attainable. Tak boleh dicapai lah. Okey, dan yang keempat adalah realistik. Realistik tak dia nak simpan dalam tempoh 6 bulan tu? Cukup tak? Ini yang dia cakap ni. Okey. Cukup ke tidak? Attainable tadi kita cakap, okey, dia dah ada plan, dia kena simpan RM250. Okey. Dia dah ada plan dia, rancangan dia. Okey, lepas tu realistik ni awak kena tengok dalam tempoh 6 bulan cukup tak? Kena kira lah 250 kali 6. Kemudian ada time bond. Time bond tu dia dah bagi tempoh masa berapa lama dia nak simpan. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Oleh itu Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Jadi bila awak soalan tanya dia berpandukan konsep SMART atau tidak, awak kena huraikan mengikut 5 konsep ni. Pertama, spesifik, kedua measurable, attainable, realistic, and last sekali adalah time bound. Okay, sebab dia guna bahasa Inggeris, awak ingat bahasa Inggeris dia dan awak kena tahu apa maksud dalam bahasa Melayu. Okay.